Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dengan kelas RBT. Hari ini kita akan sambung bab 2 pengurusan projek. Pada hari ini kita akan tumpu lagi kepada 4 subtopik iaitu 2.14 merangka perancangan projek, 2.1.5 analisis perancangan projek dan jadual kerja, 2.1.6 penyediaan anggaran kos dan 2.1.7 pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Subtopik 2.1.4 merangka perancangan projek. Yang pertama adalah perancangan projek. Perancangan projek merupakan peringkat pengurusan paling utama. Apakah tujuan perancangan projek? Yang pertama, memastikan objektif tercapai. Yang kedua, mengelakkan pembaziran sumber. Dan yang ketiga, mencegah gangguan. Seterusnya, tugas pengurus projek. Pengurus projek merupakan ketua dalam pengurusan projek sesuatu projek reka bentuk. Yang pertama, penentuan utama di mana pelanggan projek dikenal pasti, tempoh menyiapkan projek juga dikenal pasti, kos, kuantiti dan kualiti juga ditentukan. Yang kedua, penentuan sub utama di mana perbincangan tentang sumber keuangan, keperluan tenaga pekerja dan penyediaan dokumen perjanjian. Yang ketiga, pengelolaan aktiviti. Aktiviti dalam pembuatan atau pembangunan produk atau perkhidmatan seperti penyediaan bahan dan konsep dilaksanakan. Dan seterusnya, metrik organisasi atau pasukan. Pasukan untuk menjalankan tugas khas dibentuk. Langkah pengurusan projek yang kedua adalah penjadualan. Penjadualan menunjukkan anggaran jangka masa yang ditetapkan bagi menyiapkan projek. Ada 4 tujuan penjadualan. Yang pertama, mengelakkan kerugian masa dan kos. Yang kedua, mengawal sumber tenaga pekerja. Yang ketiga, mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Dan yang keempat, mengurus bahan mentah secara sistematik. Cara penjadualan. Penjadualan boleh dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Contohnya, minggu 1, perbincangan konsep. Minggu kedua, lakaran idea. Minggu ketiga, membuat model. Atau, penjadualan juga boleh dilakukan secara cartagan atau cartabar. Lihat contoh yang ditunjukkan di dalam slide ini. Langkah pengurusan projek yang ketiga adalah pengawalan. Pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek. Pengawalan merangkumi sumber, kos, piawaian kualiti, belanjawan. Apakah tujuan pengawalan? Yang pertama, aktiviti dikenal pasti dilakukan secara optimum. Yang kedua, aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Yang ketiga, sumber-sumber yang diperlukan dikenal pasti. Dan yang keempat, perubahan dalam penjadualan dilakukan jika berlaku perubahan atau pembaharuan dalam projek. Baiklah murid-murid sekalian, kita pergi kepada subtopik kedua kita pada hari ini, 2.1.5 analisis perancangan projek dan jadual kerja. Apakah menganalisis perancangan projek? Menganalisis perancangan projek bermaksud mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Penyediaan jadual kerja perkara utama dalam proses menganalisis perancangan projek. Berikut adalah panduan penyediaan jadual kerja. Yang pertama, menentukan aktiviti jadual. Yang kedua, menyusun aktiviti mengikut keperluan. Yang ketiga, menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Yang keempat, menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Yang kelima, membangunkan jadual. Dan yang keenam, menganggarkan kos dan menyediakan bajet. Seterusnya, kita lihat lebih mendalam mengenai penyediaan jadual kerja. Yang pertama, tentukan aktiviti jadual, iaitu skop kerja yang terlibat ditentukan mengikut struktur pecahan kerja. Contohnya pada peringkat sekolah, kita mempunyai pengurus projek, pereka bentuk, setiausaha, bendahari, pembangun mockup atau model. Yang kedua, susunan aktiviti.
Aktiviti yang perlu dibuat secara berturutan supaya tidak mengganggu perjalanan projek. Yang ketiga, anggaran sumber diperlukan untuk sesuatu aktiviti. Anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan aktiviti, contohnya keperluan sumber manusia, bahan dan peralatan. Okey, yang keempat, anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Tempoh masa bergantung pada mudah atau kompleksnya sesuatu tugasan untuk diselesaikan. Yang kelima, anggaran kos dan penyediaan bajet. Aktiviti atau proses kerja untuk menghasilkan produk disenaraikan dalam jadual kerja. Tempoh masa boleh dalam bentuk mingguan atau bulanan. Aktiviti pula disusun mengikut keutamaan. Seterusnya yang keenam, pembangunan jadual. Melibatkan pengiraan kos modal untuk melaksanakan projek. Kos modal pula merangkumi kos bahan dan alat, kos upah dan kos overhead. Baiklah murid-murid sekalian, kita masuk kepada subtopik yang ketiga, 2.1.6, penyediaan anggaran kos. Penyediaan anggaran kos boleh dibahagikan kepada dua cara. Yang pertama, kaedah unit atau kuantiti. Kaedah ini mengikut anggaran kuantiti barangan atau perkhidmatan. Yang kedua, disediakan mengikut bilangan kuantiti, contohnya bilangan pengguna di sekolah. Kaedah ini pantas dan mudah, tetapi tidak begitu tepat kerana tidak mengambil kira keseluruhan kos. Cara yang kedua adalah menggunakan konsep SMART. S, specific, tujuan projek. M, measurable, pengukuran pengagihan keuangan. A, attainable, boleh dilaksanakan dan dicapai. R, realistic, kesesuaian dengan kehendak pengguna. Dan T, time bound, tempoh masa dan sumber keuangan. Baiklah, pada slide ini kita akan melihat konsep SMART dengan lebih mendalam. S, specific, penetapan tujuan atau objektif projek, di mana kita ada spesifik tajuk projek, contohnya menyediakan rak kasut. Yang kedua, M, measurable, pengukuran pengagihan keuangan dalam kos-kos yang terlibat. Yang ketiga, A, attainable, projek itu boleh dilaksanakan dari sudut keupayaan keuangan dan tenaga kerja. Yang keempat, R, realistic, mewakili kesesuaian dengan kehendak pengguna. Produk mestilah memenuhi keperluan pengguna dan harganya tidak terlalu tinggi. Dan T, time bound, tempoh masa dan sumber keuangan untuk menyediakan sesuatu projek. Contohnya, bilakah tarikh mula kita membuat sesuatu projek dan bilakah tarikh akhir sesuatu projek dapat disiapkan. Baiklah murid-murid sekalian, pada slide ini menunjukkan penyediaan anggaran kos. Kos yang pertama adalah kos modal. Kos modal merupakan hasil tambah kos bahan dan alat, tambah kos upah, tambah kos overhead. Contoh kos bahan dan alat adalah cat, paku, kayu, gunting, kertas atau skru, bergantung kepada projek yang ingin kita laksanakan. Kos upah. Kos upah merupakan gaji pekerja, iaitu bilangan orang yang bekerja kali dengan jam bekerja kali bilangan hari kali kadar upah sejam. Seterusnya, kos overhead. Kos overhead merupakan kos sampingan dalam penghasilan sesuatu produk. Contohnya, bil elektrik, bil air, bil telefon atau sewa kedai. Bagaimanakah kita menetapkan harga jualan sesuatu produk? Penetapan jualan harga sesuatu produk ialah kos modal tambah dengan peratus keuntungan yang kita ingini. Baiklah semua, subtopik kita yang terakhir pada hari ini 2.1.7, pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Apakah itu kumpulan kerja? Kumpulan kerja ialah ahli pasukan dalam sesuatu unit organisasi. Setiap individu membantu dan bekerjasama, berkongsi maklumat dan mempunyai matlamat yang sama dan berkomunikasi. Apakah kelebihan pembentukan kumpulan kerja?
terdapat dua kelebihan dalam pembentukan kumpulan pekerja. Pertama, kepada individu dan yang kedua, kepada pasukan. Jika kepada individu, individu akan kurang tekanan, tanggungjawab dikongsi bersama, ahli memilih tanggungjawab yang lebih khusus atau pagar, penghargaan dan iktiraf dikongsi bersama, ahli pasukan berkeupayaan mempengaruhi ahli lain, serta pengalaman dan pengetahuan dikongsi bersama. Manakala untuk pasukan, yang pertama, memperoleh hasil yang optimum, yang kedua, kejelekatan atau rapat dan mesra sesama ahli, yang ketiga, komunikasi berlaku secara terbuka, yang keempat, penglibatan menyeluruh, yang kelima, pengumpulan sumber dan manfaatnya secara maksimum, dan yang keempat, peningkatan motivasi staf. Berikut adalah cara-cara kita membentuk ahli pasukan yang baik atau bagus. Yang pertama, A. Memberi tugasan yang mencabar. Tugasan yang diberikan kepada ahli pasukan haruslah mencabar, yang mana ahli pasukan dapat memberi sumbangan dari segi kepakaran dan kebolehan yang optimum. Yang kedua, pihak pengurusan. Pihak pengurusan perlu mengenali identiti individu dan memberi tugasan selaras dengan kemampuan ahli untuk mencapai tahap yang optimum dalam penghasilan sesuatu projek. B atau cara yang kedua, menentukan pembentukan individu. Terdapat 3 proses dalam pembentukan individu. Yang pertama, pemilihan. Pilih individu yang mempunyai kemahiran interpersonal dan teknikal dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, berkemampuan memainkan peranan penting dalam pasukan. Yang kedua, latihan. Latihan perlulah diberi kepada individu. Latihan mestilah secara terancang kerana ia bantu tingkatkan pelbagai kemahiran individu. Yang ketiga, ganjaran. Sistem ganjaran menggalakkan persaingan sihat. Contohnya, promosi individu dalam kenaikan gaji, pangkat atau pengiktirafan.